Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Menegakkan kedaulatan undang-undang hendaklah diutamakan bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan adil. Berintegriti dalam pekerjaan amat penting dan mesti ada bagi mencapai matlamat serta memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Dalam konteks keselamatan dan sekuriti negara, para belia memainkan peranan yang penting dan instrumental dalam mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif pembangunan dan kemajuan negara. Ke arah itu, menegakkan kedaulatan undang-undang iaitu the rule of law hendaklah diutamakan bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan penuh berintegriti dan adil. Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri berucap demikian semasa upacara perbarisan tamat latihan rekrut lelaki Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bagi pengambilan ke-169 dan rekrut wanita pengambilan ke-57 pagi tadi. Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib menjelaskan selaku agensi pertahanan negara, ABDB mempunyai institusi latihan tentera yang moden dan berkeupayaan dengan sistem latihan yang berkualiti tinggi sebagai acuan dalam membentuk para anggotanya. Bukan sahaja menjadi job ready, malahan juga berperanan penting dalam menjaga public interest negara. 300 anggota rekrut lelaki telah menjalani sesi latihan asas ketenteraan selama 6 bulan, sementara 58 rekrut wanita pula menjalani latihan selama 3 bulan. Pada upacara tersebut, para rekrut dan jurulatih yang telah menunjukkan prestasi cemerlang menerima anugerah masing-masing. Juga hadir Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Saiful Rizal bin Abdul Latif, pemangku pemerintah ABDB. Sejak Januari hingga November 2022, 400 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah itu kian bertambah apabila 2 buah keluarga dan seorang perempuan berbangsa dusun memeluk agama Islam petang tadi. Simon Philip Bruna Kenan berasal dari New Zealand bersama anaknya kini dikenali sebagai Muhammad Ali dan Dayang Sarah. Sementara Dayang Isuroni binti Iko yang berbangsa dusun kini dikenali sebagai Dayang Nur Isma Amani binti Muhammad Iko. Majlis pengislaman mereka disempurnakan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. I've lived in Brunei for 11 years already. Lots of my friends are Muslim. Things like the values like humility and charity and kindness, and these are the things that made me choose Islam. Sementara itu, sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Hadir Pegawai Penguasa Polis Haji Irham bin Haji Muhammad Arsyad, pemangku pengarah Jabatan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis berlangsung di Kampung Sumbiling Lama, Jalan Batang Duri, daerah Temburong. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk sentiasa menjaga akhlak dan integriti. Islam juga melarang umatnya dari mengabaikan tanggungjawab, tidak ikhlas dalam menjalankan tugas, tidak amanah dalam menyampaikan rahsia yang berkaitan dengan pekerjaan, salah laku dalam tugas sehingga menyebabkan pelanggaran peraturan dan undang-undang yang menjurus kepada kesalahan jenayah seperti rasuah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk berintegriti dalam pekerjaan. Khutbah juga menekankan setiap pekerja perlu memiliki sifat integriti dalam diri mereka.
kerana mereka inilah sebagai jentera yang boleh membentuk dalam mencapai visi, misi dan matlamat serta memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Berintegriti adalah antara akhlak mulia dan terpuji yang mesti diterapkan dalam kehidupan kita seharian. Integriti merujuk kepada sifat jati diri dan nilai-nilai murni seseorang seperti jujur, amanah, ikhlas, bertanggungjawab, adil, berdisiplin dan tidak mudah dipengaruhi. Dalam konteks pekerjaan, sifat-sifat seperti ini adalah amat penting dan mesti ada pada diri setiap pekerja, sama ada pekerja sektor awam, pekerja sektor swasta, badan-badan awam dan juga orang-orang yang bekerja secara persendirian. Bukan itu saja, pekerja yang berintegriti juga menggambarkan seseorang yang tulus, committed, dedikasi serta mematuhi etika kerja, peraturan dan juga undang-undang. Dari perspektif pencegahan rasuah, orang yang berintegriti tidak akan mudah disogok atau dirasuah, walaupun bentuk suapan itu berupa wang yang banyak ataupun barang-barang yang bernilai. Mereka juga tidak mudah dipengaruhi dengan pemberian hadiah. Ini kerana rasuah dan hadiah inilah merupakan cabaran kepada integriti seseorang. Pelaksanaan projek sistem meter pintar bergabung atau Unified Smart Metering System USMS memudahkan para pengguna elektrik dan air untuk menambah nilai kredit tanpa menggunakan kad fizikal dan menekan secara manual. Cara tersebut boleh dibuat secara dalam talian hanya dengan menggunakan telefon bimbit dan di kedai-kedai di masa akan datang. Penggantian meter tersebut pada masa ini dikendalikan oleh syarikat DST Network Sdn Berhad. Rosimah Sulaiman seterusnya membawakan laporannya. Penggantian dan pemasangan meter pintar dilaksanakan oleh kontraktor dalaman syarikat yang berkelayakan dan lulus persijilan mengikut PAWN pemasangan dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Jabatan Perkhidmatan Air. Di samping itu, DST Network juga menggunakan khidmat kontraktor luar yang diiktiraf dan lulus PAWN pemasangan. Platform USMS merupakan akses kepada pendigitalan perkhidmatan tenaga elektrik dan air dalam satu modul. Tiada lagi anggaran bil dan tiada pembaca meter diperlukan bagi perkhidmatan air di mana penggunaan utiliti yang terkini boleh diakses dari masa ke semasa melalui laman sesawang usms.com.bn dan aplikasi mudah alih USMS. Bagi perkhidmatan elektrik, kemas kini akaun auda akan dibuat pada setiap jam, manakala bagi perkhidmatan air akan dibuat pada setiap 24 jam. Pengguna juga boleh mengawal penggunaan utiliti dan menjimatkan perbelanjaan. Pelaksanaan USMS memberi pengalaman baru kepada para pengguna bagi kedua-dua utiliti tersebut dengan keduanya boleh diakses secara dalam talian. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, syarikat DST Network Sdn Berhad menyasarkan penggantian meter kepada lebih 250,000 unit rumah, bangunan-bangunan kerajaan dan komersial di seluruh negara. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid merupakan antara golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ikuti bahannya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Penanaman pohon bagi program protokol hijau merupakan antara program yang termasuk di dalam program inisiatif Jabatan Daerah Temburong iaitu Ke Kampung Kitani. Program protokol hijau tersebut berlangsung pagi tadi di kawasan Balai Raya Kampung Sibut, Daerah Temburong. Penanaman pohon bagi program protokol hijau tersebut merupakan kesinambungan daripada penyelarasan penanaman pohon di dewan-dewan dan balai-balai raya yang telah bermula pada 27 November yang lalu.
Terdahulu diadakan pertandingan sepak takraw yang dirasmikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Acara kesukanan dan kemasyarakatan tersebut dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sibot dan Majlis Perundingan Kampung Sumbiling dengan kerjasama Takmir Balai Ibadat Kampung Sibot. Sementara itu, Jawatankuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Sibot dengan kerjasama belia-belia serta Majlis Perundingan Kampung Sibot dan Sumbiling Daerah Temburong menganjurkan kuliah Maghrib Kem Usrah Belia. Kuliah antara lain menyentuh mengenai pemimpin yang adil, pemuda yang hidup dalam beribadah dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid adalah antara golongan yang beruntung mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Ali Wafiuddin bin Haji Osman, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Muib. Dalam ceramahnya juga menekankan masa muda merupakan masa sempurnanya pertumbuhan fisik dan kekuatan seorang belia dan seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bagi melahirkan peserta yang berkemahiran dan berani dalam beraktiviti sama ada secara berkumpulan atau persendirian. Kementerian Pendidikan melalui unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam menganjurkan perkampungan kepanduan Pandu Puteri Ranger dan Pandu Puteri Tunas. Acara yang diadakan selama 2 hari itu berakhir petang tadi dengan majlis penutupan perkampungan berkenaan. Penyampaian sijil, hadiah dan lencana disempurnakan oleh Dayang Hajah Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bagi kategori Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger, kumpulan terbaik dijuarai oleh kumpulan Mawar, manakala kumpulan Rambutan menjuarai kumpulan terbaik bagi kategori Pandu Puteri Tunas. Sementara peserta terbaik bagi kategori Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger disandang oleh Dayangku Siti Nazirah binti Pengiran Aliuddin dan Dayangku Naurah Syifa binti Pengiran Haji Abdul Rahman menyandang peserta terbaik bagi kategori Pandu Puteri Tunas. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan bazar keusahawanan belia yang diadakan selama 3 hari sehingga Ahad ini di Kompleks Sukan Tutong. Bertemakan Karnival Belia dan Masyarakat Tutong, bazar diadakan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Bazar dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan swasta daerah berkenaan melibatkan Persatuan Belia dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Bazar diisikan dengan gerai jualan daripada pengusaha-pengusaha belia termasuk persembahan alat-alat muzik tradisional dan moden serta beberapa permainan untuk seisi keluarga. Okey, harapan untuk pada orang ramai, especially kaum keluarga membawa anak-anak mereka yang sedang bercuti untuk berkunjung ke Kompleks Sukan Tutong bagi sama-sama menyokong bazar keusahawanan belia ini yang mana pengusaha-pengusahanya adalah belia dan masyarakat Tutong. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 485 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan 3 dos vaksin 62.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%.
Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei BBCSG menerima sumbangan RM1,105 daripada Pusat Perubatan Jerodong Park JPMC berikutan acara Eat Healthy With Us yang diadakan pada 25 November lalu. Penyerahan sijil penghargaan kepada para penderma diserahkan oleh Dr. Mira Sahib Kabir, Pengarah Perubatan JPMC, kepada Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin yang dipertua BBCSG. Acara Eat Healthy With Us bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat melalui makanan seimbang dan aktiviti fizikal dengan matlamat mengumpulkan dana bagi BBCSG melalui 10% sumbangan jualan para peserta dan sumbangan para pengunjung. Sempena cuti persekolahan penggal ketiga, Kementerian Pendidikan melalui Pusat Keusahawanan Inovasi EIC akan menganjurkan EIC Activities. Dengan tema kesedaran mengenai keusahawanan dan inovasi, sebanyak 10 aktiviti disediakan secara dalam talian. Aktiviti dibukakan kepada orang ramai dan para pelajar sekolah rendah, menengah, maktab, pusat tingkatan 6 dan institusi pengajian tinggi seluruh negara bermula 12 hingga 24 Disember. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn atau Instagram EIC di @eic_moi atau email eic@moi.gov.bn.